Perkara kedua tuan-tuan, perkara kedua yang saya lihat satu perkembangan lah. Mungkin bagi saya lah Tun Mahathir telah sedar, Tun Mahathir dah sedar bahawa partinya Pejuang dan Gerakan Tanah Air tidak akan pergi ke mana. Itu memang saya yakin ramai yang bersetuju dengan saya. Buktinya apabila mereka meletakkan calon-calon di PRN Johor. Semua calonnya hilang wang pertaruhan. Bayangkan tuan-tuan. Semua calon pejuang dalam PRN Negeri Johor hilang wang pertaruhan, termasuklah ahli parlimen dia, Dr. Dr. Syahrudin pun hilang wang pertaruhan di Dun Macak. Bayangkan tuan-tuan. Jadi dari situ kita dapat buat kesimpulan awal ataupun kesimpulan secara ringkas bahawa sebenarnya pejuang dan Gerakan Tanah Air mereka tidak mempunyai sokongan. Okey, dan di Melaka putra Parti Ibrahim Ali yang bergabung dengan Tun Mahathir dalam GTA, putra juga hilang wang deposit. Semua calon hilang wang deposit dan undi yang diperolehi oleh putra di PRN Melaka jauh lebih kecil berbanding dengan undi yang diperoleh oleh pejuang dalam PRN di Johor. Ada calon-calon putra yang tak sampai 100 pun undi dia tuan-tuan. Jadi ini kita boleh buat kesimpulan bahawa pejuang putra GTA tidak akan mendapat sokongan, dan bagi saya itulah sebabnya Tun Mahathir merasakan bahawa pejuang GTA tidak akan boleh pergi ke mana dan beliau terpaksa mencari Pakatan Harapan untuk bincang dan sebagainya. Dan kita kena ingat, walaupun saya cakap begitu, tetapi sebenarnya dalam pilihan raya, satu undi pun sangat penting. Dua undi pun sangat penting. Maksudnya, walaupun saya cakap macam tu, tetapi sudah tentu calon-calon pejuang, calon-calon GTA nanti, di peringkat parlimen, saya yakin mereka mungkin boleh dapat 1,000 undi. Mereka boleh dapat 1,000 undi atau 700, 800. Kerana kalau di Dun di Johor, mereka dapat 400, mereka dapat 500. Jadi kalau 4 Dun satu parlimen, tentu mereka akan dapat 1,000. Jadi kalau satu undi pun penting, sudah tentulah 1,000 undi itu akan memberikan impak dan signifikan yang besar kepada keputusan pilihan raya. Sebab itu dalam pilihan raya kita tidak boleh memperkecilkan walaupun satu undi. Kita ada sejarah bagaimana kerajaan PAS tahun 2004 ketika Tuan Guru Ni Aziz jadi Menteri Besar, pilihan raya umum 2004 PAS hanya memperolehi majoriti 1 kursi saja berbanding BN. Saya tak silap kalau dia ada 39, 26, 25, 24. Kalau dia ada 39 kursi, jadi PAS ketika itu dapat 25 kursi, BN 24 kursi. PAS dan PKR lah, maksud tu Pakatan Rakyat kan. 25, 24. PAS 25, BN 24. Satu kursi saja majoriti. Dan mungkin tuan-tuan masih ingat, dan satu kursi yang dimenangi oleh PAS untuk dapat majoriti itu, iaitu Dun Kemuning yang dimenangi oleh Cikgu Zakaria Yaakob. Cikgu Zakaria calon PAS hanya menang 2 undi saja tuan-tuan di Dun Kemuning. 2 undi saja. Ini membuktikan bahawa walaupun pejuang dapat 1 undi ke 2 undi itu sangat penting secara prinsipnya. Jadi Cikgu Zakaria di Dun Kemuning, maksudnya pada tahun 2004 PAS hanya majoriti 1 kursi dan hanya dapat 2 undi saja lebih. Dan kebetulan salah seorang pengundi di Dun Kemuning itu kawan saya yang kerja satu pejabat. Dia beritahu saya, dia kata, Sophie, mojo aku klik mengundi. Saya ingat lagi Abang Zul nama dia. Dia mojo aku klik mengundi. Dia kata, aku undi PAS. Kalau tidak tak menang PAS, dia kata. Dan seorang lagi itu isteri kawan saya. Dia pun balik mengundi dan undi PAS. Jadi 2 undi tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak relatekan, nak hubungkan dengan hubungan ataupun keputusan Dr. Mahathir kata nak bincang dengan PH itu ialah Dr. Mahathir memikirkan bahawa pejuang dah tak ada pejuang dah memang tak ada sokongan, dan juga PH juga janganlah menolak mentah-mentah. Kerana macam saya beritahu tadi, 1-2 undi itu pun sangat penting.
Kan? Jadi kalau ada 1-2 kerusi yang menang 5 undi, 6 undi dan pejuang dapat 100 undi, maksudnya kalau undi pejuang tu pengundi pejuang undi PH dah PH boleh menang. Jadi itu yang saya masukkan sebab dalam first past the post ini satu undi pun sangat penting kan, sistem first past the post. Okey, dan Anwar dalam responnya hari ini menyatakan beliau bersetuju. Beliau kata tak ada masalah untuk bertemu dan berjumpa dengan Dr. Mahathir. Tak ada masalah, boleh jumpa, boleh bincang. Tapi saya selalu tekankan, dia kata yang penting mengapa kita nak lawan BN dan PN. Jadi Anwar selalu sebut bahawa kita memang Anwar kata PH tak akan bincang dengan BN dan PN sebab BN dan PN adalah kerajaan. Tetapi pejuang bukan kerajaan. Cuma agak sukar untuk ahli-ahli Pakatan Harapan terima. Kerana mereka sudah serik dengan pengkhianatan. Mereka sudah serik dengan penipuan. Jadi kalau dibincang sekali lagi, tiba-tiba nanti katalah pejuang menang 3-4 kerusi, tiba-tiba pejuang lompat ataupun tinggalkan Pakatan Harapan. Nak bersama dengan BN pula. Sudah tentu ia akan mengulangi ataupun orang kata pisang berbuah 2 kali. Dalam bab ini saya tidak pasti. Saya kena tanya orang lain lah. Sama ada undang-undang anti-lompat parti itu terpakai kepada electoral pact. Maksudnya kalau dalam sebelum pilihan raya itu, contohnya pejuang nak berkawan dengan PH, tiba-tiba tetapi bertanding logo lain-lain, tiba-tiba bila menang, pejuang meninggalkan PH, lepas tu bergabung dengan BN sebab BN mungkin nak 4-5 kerusi untuk jadi kerajaan. Jadi Dr. Mahathir dengan kawan-kawan dia join BN pula. Kita tak tahu sama ada ia terpakai atau tidak dengan undang-undang anti lompat parti. Sebab yang kita faham lah, yang saya faham, mungkin tuan-tuan lebih faham daripada saya, yang saya faham kalau calon itu bertanding atas tiket, contohnya Pakatan Harapan, dia lompat, barulah dia kira dia itu adalah terangkum dalam undang-undang lompat parti. Tapi kalau pejuang, pejuang, dia sebelum pilihan raya dia kata nak berkawan dengan PH, tapi bukan dalam komponen, nak berkawan dengan PH, tapi bila menang dia pergi tinggalkan PH. Yang itu kita tak pasti. Adakah undang-undang itu termasuk perkara yang sedemikian. Cuma bagi saya lah, saya faham kawan-kawan daripada PKR, kawan-kawan daripada Amanah, kawan-kawan daripada DAP, UKO dan sebagainya, memang tidak boleh, ramai yang tidak boleh menerima Dr. Mahathir pejuang kerana mereka sakit hati ataupun mereka serik bila Dr. Mahathir letak jawatan, tak nak bincang, sebelum letak tak bincang pun dengan Majlis Presiden dan sebagainya kan. Jadi mereka tak boleh terima lagi Dr. Mahathir. Senang cakap mereka tak boleh terima lagi Dr. Mahathir. Jadi saya rasa itu terpulanglah kepada kebijaksanaan Majlis Presiden nak bincang macam mana. Tetapi secara prinsipnya, macam saya kata tadi, 1-2 undi itu sangat penting. 1-2 undi itu sangat penting. Kalau pejuang dapat 15 undi ke, 100 undi ke, tiba-tiba majoriti BN menang 5 ke 6 saja. Nak buat apa? Nak buat macam mana kan? Nasi dah jadi bubur. Tapi kalau kita bincang awal, mungkin pejuang boleh sokong kita. Tetapi saya tidak mengatakan bahawa saya menyokong. Saya menyatakan bahawa kita berilah peluang kepada Majlis Presiden, kebijaksanaan Majlis Presiden untuk berbincang. Itu pun kalau Majlis Presiden nak bincang kan. Kalau tak nak bincang pun macam mana kan. Okey. Dan saya rasa ada option-option lain, supaya Dr. Mahathir dan geng-geng dia ini tak lompat. Contoh Dr. Mahathir yang kita tahu dia kuat di Langkawi. Mungkin Mukris di Jerlun, Amiruddin di Kubang Pasu, mungkin ada 3-4 kerusi yang memang kita tahu mereka ada pengaruh. Dan bagi saya lah, mungkin option yang boleh dibuat oleh Majlis Presiden ialah memastikan mereka ini bertanding dengan menggunakan logo Pakatan Harapan. Jadi supaya bila mereka lompat meninggalkan Pakatan Harapan, maka mereka akan hilang kerusi. Bagi saya itu cadangan saya, option mungkin boleh dibuat. Maka kalau mereka nak berkawan dengan kita, calon-calon utama mereka, saya pasti Ibrahim Ali takkan naknya. Dia pun tak boleh menangnya kan. Yang boleh menang, mungkin ada chance untuk menang sikit-sikit ialah Langkawi, Jerlun,
Kubang Pasu. Itu yang saya tahulah, yang saya ingat 3 kerusi tu kan. Sebab Kubang Pasu tu memang kubu kuat Dr. Mahathir daripada masa UMNO tahun 69 lagi. Tahun 60-an lagi. Amiruddin menang di situ, Kubang Pasu, ketika menang atas TKPH. Begitu juga Jerlun, mungkinlah ada sentimen kepada Mukhriz dan Mahathir, dan di Langkawi sendiri Tun M menang majoriti besar. Jadi mungkin 3 kerusi ini boleh difikirkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk buat electoral pact. Kan? Kita bagi syarat je. Kita bagi syarat, okay, Tun, 3 kerusi ini kita boleh bincang, kita boleh kerjasama, kita pastikan ketiga-tiga kerusi ini pejuang menang, tetapi Tun kena bertanding atas tiket Pakatan Harapan, logo Pakatan Harapan. Dan kalau Tun lompat meninggalkan Pakatan Harapan, maka kerusi Tun akan gugur, akan dikosongkan. Itu mungkin option yang saya boleh cadangkan kepada pimpinan Pakatan Harapan. Kerana bagi saya lah agak sukar juga kalau ikut sejarah ataupun ikut ramalan kita, agak sukar untuk PH menang di Langkawi itu kan, sebab kita menentang UMNO, kita menentang Tun Mahathir, dan kalau ada pecah undi dengan PAS lagi, lawan lagi dengan Tun Mahathir, agak sukar untuk PH menang di Langkawi. Jadi why not? Okay, mengapa tidak kita buat electoral pact kerjasama dengan Tun Mahathir, Tun Mahathir jadi calon di Langkawi, dan kita tidak letakkan calon dan kita suruh penyokong kita undi Mahathir, dan tetapi Mahathir mesti pakai logo harapan, undi Mahathir, untuk kita solidkan undi PH dan undi penyokong tegar Tun Mahathir untuk kita kalahkan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Itu cadangan saya. Walaupun tuan-tuan penyokong PH tak setuju, itu terpulang. Okay. Sebab ada riak-riak ataupun memang telah pun ada kenyataan daripada Setiausaha Agung Pakatan Harapan dan juga Setiausaha Agung PKR sendiri, iaitu Saifuddin Nasution, yang menyatakan beliau telah buat kenyataan pada pukul 8 malam tadi, bahawa Pakatan Harapan sedia menghadapi PR15 tanpa penglibatan pejuang, tanpa penglibatan pengerusi Parti Pejuang Tun Mahathir. Jadi ini kita dapat gambaran bahawa sememangnya penolakan yang besar daripada ahli-ahli ahli-ahli dan pimpinan Pakatan Harapan sendiri, supaya kita tidak menjalinkan kerjasama dengan Tun Mahathir kan. Jadi Saifuddin kata, kami hormat sebagai rakan yang pernah kami ada pengalaman berjuang bersama, Saifuddin kata kan, tapi kami faham ketika terdesak dia cari kawan, dia kata kan, semasa senang mungkin janji. Betul lah apa yang saya katakan tadi. So, samalah apa yang katakan, maksudnya sekarang ini Tun Mahathir sebenarnya dia terdesak kan, dia terdesak sebab memang pejuang tidak ada sokongan. Buktinya di Johor, kalau dia ada sokongan, sekurang-kurangnya calon-calon dia tidak hilang deposit. Kalau ada sokongan, yang ini semua calon dia hilang deposit. Begitu juga calon putera di Melaka, semua hilang deposit. Dan calon putera, calon tunggal putera Profesor Kamaruzzaman, Profesor Madya Kamaruzzaman, calon putera dia juga hilang deposit. Itu menunjukkan mereka tidak ada sokongan. Dan sebab itulah Saifuddin kata, bila dah terdesak dia cari kawan. Tun Mahathir sekarang ni cari kawan. Sebab apa? Dia takut dengan dia sekali hanyut. Di Langkawi pun dia boleh hanyut. Sebab apa? Dia tidak boleh bergantung hanya kepada ketokohan dia. Dia tidak hanya boleh bergantung kepada penyokong-penyokong dia. Jadi mungkin untuk dia menang di Langkawi adalah agak mustahil. Okey, agak mustahil untuk menang di Langkawi kalau ada pertandingan 4 penjuru antara GTA Pejuang, BN, PN dan juga Pakatan Harapan. Silap-silap itu PN yang menang ataupun BN yang menang. PH pun agak sukar juga untuk menang. Jadi bagi saya lah, ini cadangan saya lah, terpulang kepada tuan-tuan, saya ni cadang, saya tak kisah, saya bukan ada kepentingan apa-apa. Cadangan saya, kalau nak bekerjasama, okey, 2 kerusi atau 3 kerusi ini, iaitu Langkawi, Jerlun dan juga Kubang Pasu, ataupun Jerlun tu tak nak, 2 kerusi saja. 2 kerusi ini beritahu Dr. Mahathir boleh, tetapi pejuang mesti bertanding menggunakan logo PH. Kursi-kursi lain
Kita tak nak sebab kita tahu bahawa pejuang tak ada sokongan. Walaupun kita tahu satu kursi, satu undi, dua undi itu penting, tetapi kita lebih mementingkan sokongan ahli-ahli kita. Kerana kalau kita membuat kesilapan, sekali lagi saya yakin ramai di kalangan ahli-ahli kita, penyokong-penyokong kita yang lari. Sebab mereka tidak boleh menerima. Mereka tidak boleh menerima Tuan Mahathir yang Saifuddin kata mungkir janji ini. Itu cadangan saya lah. Kalau diperhalusi, boleh diperhalusi. Ataupun kalau tolak terus pun, saya tak salah. Okay. Ya, Saifuddin kata kita berkongsi tujuan yang sama untuk kalahkan BN dan PN. Okay, tujuan sama. Pejuang GTA memang nak kalahkan PN dan BN, sama dengan PH. Namun dia kata apa? Saifuddin kata PH hadapi PRU 15 kali ini sebagai gabungan tanpa Mahathir. Dia kata tak perlulah Mahathirnya tak perlulah ada bergabung ke kerjasama ke. Itu pandangan Saifuddin. Okay? Jadi terpulanglah. Sebab Anwar kata boleh jumpa. Anwar kata tak ada masalah jumpa kan. Jadi terpulanglah kepada Anwar Ibrahim dan juga Majlis Presiden untuk membuat keputusan sama ada nak jumpa ke tak jumpa. Jumpa tak ada masalah kan. Keputusan tu mungkin boleh dibuat kemudian. Okay? Dan Saifuddin kata kami doa Mahathir diberi kesihatan yang baik, dan jika Mahathir pilih masuk bertanding, kami ucap selamat maju jaya. Jadi jelas sekali lah apabila kalau pemimpin atasan seperti Saifuddin Nasution pun awal-awal lagi dah menolak, sudah tentulah kawan-kawan kita yang penyokong-penyokong tegar kat bawah ni kan, dan juga penyokong-penyokong yang tak tegar, yang simpatisan dan sebagainya, sudah tentu mereka, kita dengar, kita tahu sentimen penyokong-penyokong kita. Mereka ni kalau ditipu, kalau dikelentong, mereka tak akan boleh terima. Contohnya bagaimana di Melaka dulu Idris Harun lah, Azman lah, kita letakkan sebagai calon, mereka kalah teruk. Tak dapat nombor 2 pun nombor 3 sebab rakyat tak boleh terima orang yang lompat ini. Tuan-tuan, kita